Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa binti Muhammad Romli. Nombor matrik BP19110356. Okey, pada part saya akan tunjukkan how saya convertkan data daripada responden data daripada Microsoft Excel kepada SPSS. Dan sebelum saya tunjukkan itu, saya edit dahulu beberapa data yang perlu diedit di Microsoft Excel. Contohnya di sini saya editkan bagaimana skala-skala ini yang sepatutnya ditulis dalam berbentuk nombor. Saya telah gunakan cara dengan replace all the perkataan kepada nombor yang sepatutnya ada. Okay. Dan perkara ini saya telah lakukan sehingga settle before saya convertkan kepada SPSS. Contohnya di sini kita boleh nampak data untuk skala setiap masa. Saya telah tukarkan kepada skala nombor 5 and then saya replace all the data and then setelah ada 27 replacement telah dibuat. Jadi kat sini kita boleh nampaklah data untuk 98 orang responden yang telah saya convertkan kepada skala nombor untuk memudahkan urusan penukaran maklumat dekat SPSS nanti. And then perkara ini telah saya save before saya transferkan all the data ke dalam SPSS. Kita save kat sini. Ya. Okey, dan kita akan import data. Saya akan pergi ke file and then open data ke Excel. Lepas tu saya cari balik Microsoft Excel data responden yang telah saya save sebentar tadi dekat analisis data 2. Okey, kasih okey, responden data kumpulan and then just import je. Tunggu sekejap. Tunggu, okey, lambat sikit. Tekan okey. And then tada! Okay, dah ada dah segala data yang telah kita buat tadi. Ada semua data, ada sesi sebelum, selepas, semuanya ada. Jadi, how untuk input data dari Excel ke SPSS ni senang saja. First kita kena bersihkan data dekat Excel before kita import dia dekat dalam SPSS. And then situ saja bahagian daripada saya. Terusnya kita akan masuk kepada penyaringan dan pembersihan data. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya akan tunjukkan cara untuk membuat penyaringan data ataupun pembersihan data. Penyaringan data ini dijalankan untuk memastikan bahawa tiada data yang bertindih. Jadi, ini adalah data kita dan langkah yang pertama kita pergi kepada Analyze dan Descriptive Statistik, seterusnya frekuensi. So, kita akan masukkan kita punya variable kepada kotak di sebelah ini dan kita akan masukkan gender, age, year of education, education program, fakulti dan universiti. Seterusnya, kita akan tekan OK. Seterusnya, ini adalah output bagi data yang telah kita pilih dan untuk melihat missing value, kita lihat di bahagian ini. Nombor kosong bermaksud tiada missing value. Seterusnya, kita boleh semak untuk variabel yang lain untuk melihat jika ada pertindihan data. Untuk variabel gender, kita tahu bahawa value hanya ada dua, iaitu satu untuk male dan dua untuk female. Tetapi di sini kita boleh melihat bahawa ada 3 value. Maksudnya kita kena ubahkan lelaki ini kepada male. Jadi, kita pergi kepada gender dan seterusnya kita akan cari data lelaki dan kita akan ubahkan kepada male. Sebab kita tahu bahawa lelaki adalah male. Dan untuk menyemak, kita pergi semula kepada descriptive statistik, frekuensi dan OK. Di sini kita boleh lihat value dia adalah betul.
Terusnya kita akan lihat variabel yang lain. Jadi cara yang sama juga, tapi kita reset dahulu dan kita akan masukkan variabel yang lain. Untuk kali ini saya akan memilih CLS sebelum dan CLS semasa. Saya masukkan ke kotak sebelah dan tekan OK. Di sini kita akan dapat lihat output dia sama juga, dia ada missing value. Dan kita lihat kepada jadual di bawah ini, 10 adalah value di dalam CLS sebelum, dan kita tahu bahawa 10 ini adalah sama, cuma terdapat pertindihan data lah di mana ada yang menggunakan best possible life. So kita akan ubah data tersebut kepada 10 supaya value dia adalah sama semuanya, dan kita semak satu persatu dan kita padam, kita tukarkan kepada 10. Begitu juga dengan yang lain, kita akan terus padam dan tukarkan kepada nilai 10. Langkah ini diteruskan sehingga semua data diubah, yaitu untuk value 10, dan kita akan semak dengan menggunakan cara yang sama kepada descriptive statistics, frekuensi, dan kita tekan OK. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa data kita telah pun bersih dan tiada pertindihan. Seterusnya kita lihat kepada CLS semasa. Di sini pula ada juga pertindihan nombor ataupun value, iaitu 10, dan 0 dan 1 adalah worst possible life. Kita boleh lihat di sini. Namun begitu, dalam maklumat kita 0 adalah worst possible life. Jadi bermaksud 1 tadi adalah salah. Jadi kita akan ubahkan kepada 0. So kita tukarkan sahaja data tersebut kepada 0, dan ini dah 10, dan yang ini tadi 1 worst possible, kita tukarkan kepada 0 sebab kita tahu bahawa worst possible life adalah nilai dia 0. Dan setelah itu kita akan semak semula data kita, dan inilah keputusan dia, output dia. Jadi tiada masalah sudah. So ini adalah data yang telah disaring. Untuk melihat data yang lain, variabel yang lain, kita pergi sahaja pilih variabel dan kita masukkan ke dalam kotak tersebut dan tekan OK. Dan di sini kita lihat tiada missing value juga yang berlaku dan tiada pertindihan data. Setiap nombor adalah mengikut urutan dan tiada pertindihan data. Jadi bermakna data kita telah pun bersih. So ini adalah data yang telah siap disaring. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk compute, proses compute, pertama sekali kita akan buka dekat variable view, and then seterusnya dekat sini kita akan tambah transform dan tekan compute variable. Dan data yang pertama kita nak buat ialah SWLS sebelum, so jadi tulis kat sana, and then lepas tu kita boleh tekan ni sama ada double click tambah ataupun tekan dan ini, dan kemudian masukkan ke sini sehingga habis semua SWS sebelum. Kemudian kita seterusnya ada 5, jadi bila tambah semua kita tekan OK, dan dia akan keluar dekat bawah sini sekali. Lepas boleh label, kita akan tulis sana SWLS. Yang sama juga boleh buat untuk yang seterusnya, untuk SWLS semasa, anxiety, repression, stress, dan juga WB semasa dan WB sebelum. Untuk buat baru kita tekan reset,
Lepas tu kita akan buat hal yang sama macam tadi. Pastikan semua data betul. Okey. Kita terus jangan lupa untuk labelkan dia. Seterusnya kita akan buat untuk compare. Kita akan reset semula dan kita buat untuk anxiety. Kita akan mulai dengan stres dulu. Stres. Untuk yang gas 21 kita ada 7 item untuk setiap satu, jadi pastikan cukup 7. Tekan OK. Sama juga letak sini stres. Kita teruskan dengan anxiety. Padam. Teruskan dengan yang sama compare juga. Bisa anxiety. Labelkan anxiety dan masukkan semua ketujuh item yang untuk pengiraan anxiety. Pastikan cukup 7. Tekan OK. Labelkan sana anxiety. Seterusnya kita akan pergi pada depression. Reset. Labelkan depression. Macam tadi masukkan juga ketujuh. Ni boleh sekiranya terajak, boleh padam macam biasa. Sini adalah WP sebelum dan WP selepas. WP semasa. Padam. Kemudian ada WP semasa. So, padam. Jangan lupa untuk labelkan dan siap. Itu saja kerja, itu saja diperlukan untuk compute. Salam sejahtera, hari ini saya akan menunjukkan cara
untuk melakukan analisis statistik deskriptif bagi sesebuah data. Dan perkara pertama yang perlu ada ialah data sesebuah responden. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, mula-mula tekan Analyze, kemudian Descriptive Statistik dan pergi kepada Frekuensi. Perkara pertama yang anda lihat ialah output bagi frekuensi, di mana di sini anda perlu memilih pemboleh ubah dan diletakkan dalam kolom variable. Dan di sini saya memilih gender iaitu jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, dan juga nama universiti. Dan di sini dapat dilihat terdapat 6 pemboleh ubah yang saya pilih. Seterusnya, tekan butang statistik. Kemudian akan keluar lagi output. Di sini dalam percentile value, pilih quartile, dan dalam central tendency, pilih mean, median dan mode, dan dalam dispersion, pilih standard deviation, variance dan range. Kemudian tekan continue. Seterusnya tekan button carta. Di sini ada terdapat 3 carta dan di sini saya memilih histogram sebagai carta saya. Kemudian boleh tekan OK untuk melakukan analisis statistik deskriptif. Setelah menekan OK, akan keluar output sedemikian di mana ia menunjukkan jadual berdasarkan kepada variabel yang telah kita pilih tadi. Dan di sini terdapat 6 variabel yang telah saya pilih. Dan value tersebut menunjukkan ke semua responden telah menjawab ke semua soal ataupun kuesioner tanpa meninggalkan satu pun tempat kosong. Di sini juga berdasarkan kepada jadual kita dapat melihat mean, median, mode dan standard deviation. Di sini kita lihat kepada pemboleh ubah jantina dan kita dapat melihat bahawa perempuan merupakan responden terbanyak dan lelaki ialah responden yang sikit dengan 33 orang dan 33.1%. Kita melihat kepada pemboleh ubah umur dan di sini kita dapat melihat responden rata-rata terdiri daripada mereka yang berumur 21 tahun dan 22 tahun. Kita lihat kepada pemboleh ubah fakulti. Di sini kita dapat melihat bahawa kebanyakan responden berasal daripada fakulti FPP iaitu dengan 41 responden dengan peratusan 41.4%. Dan paling sedikit iaitu dengan minimum 1%. Seterusnya, kita beralih kepada program pengajian dan berdasarkan pada jadual, kita dapat melihat kebanyakan responden terdiri daripada mereka yang mengambil HA19 iaitu program Psychology Counseling dengan 29.3% dan selebihnya iaitu paling minimum 1%. Kita beralih kepada pemboleh ubah tahun pengajian. Kebanyakan responden merupakan mereka dari pelajar tahun 2 dengan 73.7% dan kedua terbanyak iaitu tahun 3 dengan 13.1%. Bagi pemboleh ubah universiti pula, kita dapat melihat banyak universiti dan kebanyakan responden merupakan pelajar daripada Universiti UMS iaitu dengan peratus paling banyak iaitu dengan 66.7%. Dan seterusnya kita dapat melihat berikut merupakan contoh carta histograf bagi pemboleh ubah yang telah kita pilih. Hanya terdapat beberapa sahaja pemboleh ubah yang mempunyai carta histograf. Hal ini kerana beberapa pemboleh ubah terdiri daripada string. Oleh itu, SPSS tidak dapat menjalankan analisis. Sekian saja dari saya. Thank you. Okey, selamat pagi semua. Nama saya Hadli bin Jawal, memegang nombor kad matriks BP 19110191. Pada hari ini, saya cara-cara bagaimana kita menganalisis one-way ANOVA ataupun ANOVA sehala. So, pada hari ini, saya akan membuat analisis adakah terdapat perbezaan terhadap kepuasan hidup dalam kalangan pelajar semasa pandemik berdasarkan tahun pengajian pelajar. Pertama sekali, untuk melakukan cara ANOVA ialah klik Analyze dan juga Compare Means, pergi One Way ANOVA. Lepas tu kita cari dependent list ni, kita masukkan kita punya
kepuasan hidup pelajar semasa pandemik yang sudah kita compute sebentar tadi. Saya tidak menunjukkan cara saya menunjukkan compute untuk DV saya sebab kengkangan masa. Oleh itu, di factor ni saya letakkan year of education, iaitu tahun pengajian pelajarlah sebagai IV saya. Sebelah kanan kita boleh lihat dia ada kontras dan juga post hoc. Okey, pertama sekali kita akan tekan post hoc. Post hoc ni dia melihat sekiranya terdapat perbezaan signifikan. So kita nampak post hoc ni dia menunjukkan perbezaan yang mana dengan yang mana. Dan kebiasaannya untuk one way ANOVA ni kita pilih Tukey, Shifei. Dua teknik ini kebiasaannya kita akan pilih. Kita akan continue dan kita tekan options. Options pertama sekali adalah kita pilih descriptive dan juga homogeneity. Sebab kenapa saya pilih homogeneity of variance test ni? Sebab syarat membuat analisis ANOVA, one way ANOVA ni, data-data perlulah homogeneous antara kategori. Iaitu kategori tu mestilah sama. So descriptive saya ambil juga ni means plot sebab ia memudahkan saya untuk data-data saya sekiranya data saya signifikan. So ini semua sudah, kita just tekan klik dan dia akan keluar kita punya output. Kena tunggu sebentar. Dia mengikut laptop jugalah. Kadang-kadang dia akan ada ambil masa sedikit. Kadang-kadang untuk yang bagi laptop-laptop yang berteknologi tinggi atau keluaran baharu, dan dia akan keluarlah secara cepat. So di sini dia ada bagi descriptive, test of homogeneity of variance, ANOVA dan macam-macam lah. So kita pertama kita lihat dulu one way ANOVA ni. So ini adalah jumlah bagi responden kita atau sampel. Di sini adalah skor. So jumlah responden saya adalah 98 orang dan skor total adalah 18.80. So di sini kita boleh lihat 73, iaitu tahun kedua seramai 73 orang responden yang paling tinggi, dan yang paling rendah sekali adalah tahun keempat. Jadi untuk data yang kita ada sekarang memang ada perbezaan di antara sampel ni lah, iaitu di antara tahun pengajian. So yang ini hanyalah perbezaan untuk sampel, tetapi adakah ia signifikan? Apa maksud signifikan? Signifikan ni bermaksud dapatan kita boleh generalisasikan kepada populasi kajian. Jadi adakah kita boleh kata untuk populasi pun perbezaan itu pun berlaku. Jadi kita perlu lihat ANOVA di sini. Tetapi sebelum kita tengok ANOVA ni, kita tengok dulu test of homogeneity of variance. Sekiranya dapatan kita tidak signifikan, bermakna tidak ada masalah homogeneity di sini. Maksudnya homogeneity adalah okey. Data adalah signifikan, baru kita rujuk test of homogeneity of variance. So kita tengok ANOVA di sini, adakah ia signifikan atau tidak. So kalau kita tengok di sini jadual ANOVA, saya punya dapatan ANOVA nilainya merujuk tidak signifikan kerana lebih besar daripada perpuluhan 0.5, iaitu dapatan saya adalah perpuluhan 0.6. Bermakna tidak signifikan. Maksudnya walaupun di deskriptif adalah ada perbezaan di antara, tetapi cuma kita tidak boleh generalisasikan kepada populasi sebab ianya tidak signifikan. Kita tengok di sini ANOVA. ANOVA dia, signifikan dia perpuluhan 0.6. Jadi dapatan kita tidak signifikan. Maka hipotesis 0 tidak terdapat perbezaan kepuasan hidup pelajar semasa pandemik adalah gagal ditolak sebab nilai signifikan lebih besar daripada perpuluhan 0.5, iaitu perpuluhan 0.6. So oleh kerana tengok jadual post hoc test ni, tapi saya terangkan secara ringkas. Jadi kita tengok di sini kedua-duanya
teknik ini tidak ada signifikan, iaitu Tukey dan juga Shifei. Maksudnya tidak ada dapatan yang kurang daripada 0.05. Sebagai contoh, tahun pengajian 1 versus tahun pengajian 2, nilai signifikan dia 0.151. Dan jika kita tengok secara kasar di sini, semua pun tidak ada yang 5. Semua lebih besar. Ini saya pun sebab di sini jadual ANOVA pun sudah menunjukkan nilai signifikan dapatan kita iaitu 0.6. Dan saya ulang semula, di deskriptif ini memang terdapat perbezaan di antara sampel, tetapi untuk menunjukkan signifikan atau tidak, kita lihat jadual ANOVA di sini dan tengok nilai signifikan dia. So dapatan signifikan kita di sini tidak signifikan. Bermakna kita punya hipotesis null tu tidak terdapat perbezaan kepuasan hidup pelajar semasa pandemik berdasarkan tahun pengajian pelajar adalah gagal ditolak. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah sekali adalah untuk membuat analisis regresi mudah, di mana saya telah tekan menu analyze and then klik regression dan membuka linear untuk membuka kotak linear regression. Okay. Dan pada pembuli ubah dependent, saya telah memilih WB Wellbeing semasa dan untuk pembuli ubah bebas, saya telah memilih 3 iaitu stress, anxiety dan kebingungan untuk kotak pembuli ubah independent. Dan seterusnya bagi kepada metod dan saya tekan enter. Pada metod saya telah memastikan bahawa kotak linear regression itu dalam keadaan estimates and then model fit. Dan saya klik continue before saya pergi kepada plot untuk buka linear regression plot. Di sana saya telah pilih Z-receipt untuk kotak Y dan Z-grad untuk kotak X. Dalam kotak standard regression ni normal probability plot. Dan kat situ kita boleh nampak depending variable future untuk kotak dia punya variable NTF remove, body summary and ANOVA dan coefficient. Untuk analisis ni saya telah dapati bahawa data yang dapati adalah tidak signifikan disebabkan terdapat lebih pada 0.05. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.